warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permispa Nisanul Hasanah, Rusa Maknawi, Khairul Bariyah, Kak Long, Ashraf Abed, Sa'diyah Basar, Jana Yusof, semua yang hadir pada malam yang mulia ni, Atira Damanhuri, Kamisa Usman, Yang Mulia Tengku Murni, semua yang hadir pada malam yang mulia ni, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi renungan kita pada malam ni adalah tafsir ayat ke-37 hingga ke-39 insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada penaja pada malam ni, Haji apa ya? Lupa pula dah. Astagfirullahaladzim. Kepada sahabat saya, kepada Telaga Biru, kepada Zahazan Travel, semua yang bersama-sama pada malam yang mulia ni. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana kita dapat bertemu pada malam ni. Baik, ayat yang kita akan bincangkan adalah ayat 37 hingga 39 dari surat Nisa, iaitu kisah tentang tanggungjawab setiap Muslim untuk menjauhi sifat bakhil dan juga sifat syuh yang telah kita bincangkan semalam. Dan apakah syarat-syarat untuk menjadikan ibadah kerja kita ni merupakan menjadi sisi Allah SWT. Dan saya nak bawa kisah kepada tuan-tuan, kisah seorang hamba Allah yang saleh, seorang wali Allah yang telah pun diuji dalam isu fitnatul Quran, iaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Abbasiyah, mereka telah pun terpengaruh dengan pandangan Mu'tazilah yang mengatakan bahawa Quran itu merupakan makhluk. Lalu ramailah di kalangan para ulama pada masa itu telah pun dipengaruhi, dan kita tahu antara yang selamat daripada peristiwa fitnah itu, fitnatul khalqil Quran, antaranya Imam Ahmad bin Hanbal yang terkemuka. Dan sebelum Imam Ahmad sebenarnya ada imam yang lain yang juga hebat tapi tak terkemuka seperti Imam Ahmad, tidak famous seperti Imam Ahmad, namanya Imam Affan bin Muslim, yang mana beliau ni, saya nak cerita kepada tuan-tuan, seorang wali Allah yang telah pun diselamatkan oleh Allah daripada fitnah yang berlaku itu, walaupun ujian dialami olehnya sama seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, jangan lupa untuk share video kita pada malam ni, mudah-mudahan ada kebaikan padanya, dapat kita kongsikan kepada seramai umat Islam yang ada di luar sana, dan mudah-mudahan menjadi satu jariah ilmu sama. Baik, saya bacakan ayat 37 hingga 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. صدق الله العظيم. Sungguh Allah tidak suka orang yang sombong dan membanggakan diri, iaitulah orang yang kedekut, yang menyuruh orang lain buat kedekut dan menyembunyikan kurnia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Dan juga orang yang menginfakkan hartanya kerana riak kepada orang lain, iaitu ingin dilihat dan juga dipuji, dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah dia, iaitu syaitan, adalah teman yang sangat jahat. Mengapa mereka itu sukar untuk beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan sukar untuk menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Jadi dalam kuliah lalu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, saya telah cerita kepada tuan-tuan tentang kepentingan untuk kita menjadikan kerja ini sebagai ibadah di sisi Allah Taala. Alangkah ruginya kalau kerja yang kita spend masa daripada 7 pagi keluar rumah, balik sampai ke 7 malam ataupun lebih daripada itu atau kurang sedikit, tapi kita tidak meniatkannya sebagai satu ibadah di sisi Allah, alangkah ruginya tuan-tuan. Sedangkan sebagian besar kehidupan kita berlegar melalui waktu pekerjaan.
Jadi betul penting untuk kita betulkan niat kita, tuan-tuan, ya. Dan begitu juga saya nak jelaskan kepada tuan-tuan tentang hukum, insya-Allah di hujung nanti, jangan ke mana-mana. Hukum yang ditanya berkaitan dengan ayat yang lalu tentang perhubungan suami isteri. Jadi ada yang bertanya dan saya telah rujuk kepada fatwa-fatwa yang diputuskan, dibincangkan oleh para ulama di peringkat antarabangsa, di peringkat fatwa negara kita. Apakah hukum, maafkan saya tuan-tuan, ya, ini perkara yang ditanya, iaitu perhubungan yang berlaku di antara seorang suami dengan isterinya, tetapi ketika mereka bersama memikirkan insan yang lain. Mungkin si isteri kagum dengan seorang lelaki yang ada di tempat kerja, mungkin seorang suami terfikirkan seorang perempuan yang diminatinya. Maka ketika mereka bersama, mereka membayangkan tentang yang bersama itu bukan pasangan yang sebenar, yang halal. Apakah pandangan Islam dalam konteks itu, tuan-tuan? Jadi soalan ini akan saya jawab kemudian. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, bersama saya daripada awal hingga akhir. Dan sebelum terlupa, tuan-tuan untuk menggunakan minyak habatus sauda, ya, yang merupakan satu amalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menggalakkan para sahabat supaya menggunakannya kerana ia merupakan penawar kepada seluruh penyakit melainkan kematian. Tengok saya ambil bagaimana. Dah siap bulat seperti ni, nampak? Nampak? Bulat. Sini, bismillahirrahmanirrahim. Boleh ditelan ataupun boleh dikunyah. Mudah-mudahan dalam musim ujian COVID yang melanda manusia pada hari ini, kita mengambil satu galakan, satu pedoman daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi telah menyatakan ia merupakan habatul barakah, habatus syifa. Ia merupakan penawar kepada seluruh penyakit, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, melainkan kematian. Kalau ajal sudah sampai, maka tiada siapa yang boleh menghalang. Alhamdulillah, kami membuat satu kempen untuk penggunaannya. Tuan-tuan dapatkan 3 botol untuk 3 bulan, maka kami hadiahkan satu lagi botol. Maknanya tuan dapat 4 botol dengan pembelian 3. Di samping itu, jangan lupa kami hadiahkan kepada tuan-tuan buku yang menarik ini bersempena dengan bulan Maulid, mengenali Nabi kita berapat, dengan penulis bestseller Ustaz Ahmad Adnan Fadil. Tajuk buku ni 101 nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Quran. Rupa-rupanya nama Nabi kita dipanggil dalam Quran oleh Allah dengan berbagai-bagai nama. Taha, Yasin, contohnya penjelasan dari para ulama. Jadi tadi saya masukkan dalam Telegram sahabat Ustaz Zazan dan juga WhatsApp group Ustaz Zazan, sahabat Ustaz Zazan, tentang penjelasan oleh bekas Mufti Jordan almarhum Tuan Guru Syekh Dr. Nur Ali Salam Al-Qudha, yang merupakan guru kami dalam penjelasan terhadap menyambut Maulid, yang mana ini merupakan satu syiar Islam, satu amal saleh, satu perkara yang akan mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan. Baik tuan-tuan, ya. Jadi dalam ayat yang kita bincangkan sekarang ada kaitan dengan ayat lalu, iaitu dalam konteks ibadah. Jangan kita terlupa bahawa kerja merupakan ibadah, dan kaitan di sini bila kita dapat memenuhi satu tanggungjawab kerja, jangan lupa untuk melakukan infak. Jangan jadi seperti golongan munafiqun yang amat kedekut dan mengharapkan harta itu kekal sedangkan ia bukan milik mutlak mereka. Dan saya sebut pada tuan-tuan daripada kitab yang bertajuk Al-Barakah fi Fadli Sa'i wal Harakah oleh seorang ulama Islam yang terkemuka yang telah wafat lebih kurang 700 tahun yang lalu, namanya Syekh Jamaluddin Muhammad bin Abdul Rahman bin Umar Al-Hubaishi. Beliau menjelaskan ikut kajian daripada Quran dan juga hadis, untuk menjadikan amal kita, kerja kita seharian itu merupakan satu ibadah. Bagaimana caranya? Dia ada syarat-syarat dia, tuan-tuan, ya. Dengar. Syarat yang pertama, antakunal a'malu halalan mahdan. Jadikan kerja, pastikan kerja yang kita lakukan itu kerja yang memang benar-benar kerja yang halal, kerja yang betul, kerja yang menepati syarak. Diceritakan, tuan-tuan, waqala ba'du salihin ishtaraitu lihimari sya'iran bidarahim. Aku membeli untuk keldaiku, apa kita nak kata, syair ni macam bijirin, cereal lah, macam gandum ke begitulah, tuan-tuan, ya, mungkin rumput ke apa ke, untuk diberi makan kepada himarnya. Maka dia pun beli dan tinggalkan makanan itu untuk si himar. Kejap lagi, tuan-tuan, dia pun datang tengok himar itu sedang makan. Tiba-tiba dia nampak seorang lelaki tua sedang makan bersama dengan himar tersebut. Dia pun terkejut dan kata kepada orang itu, siapa kamu mencoroh masuk ke tempat kawasan aku, dalam kawasan himar aku? Kenapa engkau makan makanan himar aku? Maka jawapan lelaki tua, itu sebenarnya aku adalah syaitan. Untuk mengetahuanmu, makanan yang kau beli ini merupakan makanan yang ada syubhah padanya. Tuan-tuan, cerita ni padanya ada mubalaghah lah, tuan-tuan, maknanya exaggerate yang amat sangat, kerana kita taklah disuruh, tapi nak menggambarkan bahayanya kalau kita membawa satu benda yang haram, yang syubhah, apatah lagi yang haram.
Lalu lelaki yang salih ini pun terkejut, berkata kepadanya, mengapa engkau makan makanan binatang yang aku berikan untuk binatang aku? Jawapan orang tua itu, cubalah engkau cek, engkau dapatkan sumber yang benar daripada mana makanan ini. Akhirnya bila ditanya pembantunya yang beli makanan, akhirnya bila ditanya pada pengeluar makanan tersebut, yang menanam syair itu menanamnya di tanah yang diceroboh tanah orang lain tanpa kebenarannya. Maka makanan itu jadi syubhah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini makam cukup tinggi lah, bukan makam kita yang biasa-biasa, tapi madailah untuk kita mengerti dan memahami. Kata Syekh Al-Imam Jamaluddin bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Umar Al-Hubayshi, kepentingan untuk kita pastikan kerja kita ni daripada jenis yang halal, supaya kita tidak membawa pulang yang haram. Kerana apa benda yang haram itu akan menyebabkan hati menjadi keras, amal menjadi susah, dan juga dorongan untuk melakukan maksiat itu begitu kuat. Jadi membangi apa yang kita lihat pada hari ini, melencongnya sebahagian daripada anak muda, mereka melakukan perkara yang bukan-bukan di sekolah, terjebak dengan perkara-perkara kebejatan, perangai dan sebagainya. Tidak mustahil, tuan-tuan, ia berkaitan daripada rezeki yang sang ayah bawa pulang ke rumah, takut daripada sumber yang haram, syubhat, tuan-tuan. Jadi bila kita bercerita tentang ibadah ni, konteks ibadah begitu luas seperti yang telah saya bincangkan pandangan Dr. Muhammad Ratib Nabulisi dalam tafsirnya. Betapa penting untuk kita lihat perkaitan ibadah ni dengan kehidupan seharian kita. Jangan jadikan ia isolated, terasing. Ini ibadah, ini merupakan kerja, ini ibadah, tak ada kena-mena. Tak boleh pandang begitu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kemudian dikatakan lagi oleh Al-Imam Jamaluddin bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Umar Al-Hubayshi dalam kitab Barakah ini, syarat yang kedua untuk menjadikan kerja kita itu merupakan satu ibadah di sisi Allah SWT, yang kita spend masa daripada pukul 7 pagi sampai ke 7 malam itu, ataupun selainnya, waktu yang banyak kita habiskan tempat kerja itu, pastikan setiap kerja yang kita lakukan itu zakatnya kita mesti keluarkan, tuan-tuan, di tempat yang betul. Alhamdulillah, negara kita mempunyai sistem kawalan zakat yang sangat kemas, dicemburi oleh negara-negara umat Islam yang lain. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk keluarkan zakat di tempat yang ditentukan, tuan-tuan, sama ada wilayah ke, Selangor ke, negeri masing-masing ke. Saya kenal pihak zakat ini, yang CEO-nya, pegawai-pegawainya sangat committed dan dedicated dalam kerja yang mereka lakukan, tuan-tuan. Mereka di SOP mereka sendiri, maka wajiblah ke atas kita umat Islam untuk mengeluarkan zakat supaya kerja kita menjadi ibadat, tuan-tuan. Kita kena ingat, kerana dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, dalam hadis contohnya Al-Baihaqi, ma khalatati sadaqatu malan illa ahlakathu. Apabila harta yang kita lakukan itu tidak kita keluarkan zakat, maka kerja tersebut akan rosak, tuan-tuan. Ibadah yang kita lakukan itu tak bernilai di sisi Allah, ia dicemari dengan dosa sebenarnya. Dan bila dosa bercampur dengan pahala, dosa yang akan mengatasi pahala dalam konteks ini. Yang ketiga, hendaklah kita pastikan ketika bekerja itu agar ia menjadi ibadah al-muwazabah ala salawatil mafruḍah wa ta'diyatuha fil awqatil ma'rufah. Hendaklah kita memastikan ketika bekerja itu menunaikan salat pada waktunya. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Bahkan kadang-kadang kita lihat pilot yang bawa kapal terbang itu pun sembahyang, puasa, menunaikan tanggungjawabnya. Mereka mempunyai tanggungjawab yang besar. Mengapa kita ni yang setakat bawa lori kadang-kadang susah nak berhenti sembahyang, kita bawa teksi, bawa grab susah nak berhenti sembahyang? Kenapa, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Kerana Allah telah menjelaskan, nanti kita akan bincangkan hari ini surah An-Nisa yang sedang kita sentuh sekarang, 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu satu benda yang telah difardukan ke atas orang beriman mengikut pada waktunya. Jadi syarat untuk menjadikan kerja kita sebagai ibadah, hendaklah kita menunaikan kewajipan-kewajipan yang ditentukan, seperti salat pada waktunya, puasa pula bulan Ramadan dan sebagainya. Yang keempat, tuan-tuan, ma'rifatu ma law istaghna anhu min usulil i'tiqadat wal ulum syari'iyat. Dalam bekerja kita mesti tahu perkara-perkara yang merupakan usul ataupun asas dalam Islam. Jangan kita terlibat dengan perkara-perkara yang haram dan kita mengatakan kita tidak tahu, sedangkan kita duduk dalam satu negara yang pembelajaran agama bermula seawal darjah 1 dengan kafahnya, dengan sekolah rendah Islamnya, dengan pelajaran agamanya, masya-Allah, tabaraka wa taala. Tapi seseorang itu mendakwa tidak tahu, maka ini mustahil. Nak bekerja kita mesti tahu asal ataupun usul kepada Islam itu supaya tak terjebak dalam perkara-perkara yang haram, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi seorang bekerja sebagai pegawai tadbir diplomatik bercerita, saya tak masukkan siapa, tuan-tuan, seorang bertanya pada seorang mufti. Ini macam satu soalan ditanyakan,
Saya bekerja di jabatan ini, bila datang orang-orang besar daripada tempat lain dalam persidangan antarabangsa, maka saya pula yang kena carikan perempuan-perempuan untuk menjadi penghibur kepada ketua-ketua negara itu di hotel tempat mereka tidur. Macam mana tuan-tuan? Kerja macam ni macam mana agak-agaknya? Boleh jadi halal tak pendapatan yang diperolehi? Maka kena tahu usul yang asas kepada Islam ni, tak boleh terlibat dalam perkara-perkara yang haram, tuan-tuan ni boleh kasihan. Walaupun seorang mengatakan tak saya menjalankan tugas saja, itu suruhan. Tuan-tuan, ini adalah perkara yang haram, kita kena tahu. Kalau kita bekerja sebagai pihak keselamatan, sebagai contohnya disuruh untuk menangkap orang tak bersalah, mengenakan hukuman pada orang tak bersalah, perkara ni haram, tuan-tuan ni boleh kasihan. Kita tak boleh nak jadi taat membabi buta. Maka ini antara perkara yang menjadi syarat kepada kerja agar dinilai di sisi Allah sebagai ibadah yang keempat. Yang kelima, kata Al-Imam Abdul Rahman Jamaluddin Muhammad bin Abdul Rahman bin Umar Al-Huwashi lagi, yang kata bahawa hendaklah kita pastikan di tempat kerja kita husnu suhbatil ikhwan wal qiyam bima yajibu min huquqil ahli wal jiran. Hendaklah kita pastikan di tempat kerja kita tidak terjebak, tidak terlibat dengan orang-orang yang melincong daripada kefahaman terhadap Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya-Allah tabaraka wa taala. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan kisah seorang bekerja di satu tempat di negara Arab. Dia dengan teman-temannya bertugas pada waktu malam, shift. Oleh kerana waktu malam, shift kerja waktu malam itu, dia mampu berehat, tak ada apa-apa kerja yang challenging, maka dia pun terlibat melihat benda-benda yang haram daripada movie, daripada telegram, daripada benda-benda yang dilanggan daripada laman web yang bukan-bukan, tuan-tuan, yang maksiat dan sebagainya. Dan dia pun share dengan kawan-kawan semua ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata bertemannya, tak payah, kau tak payah subscribe, aku subscribe nanti aku auto send pada kau. Hari ni tuan-tuan, hamba Allah ini satu hari ketika balik mengantuk, accident, meninggal dunia dia, tuan-tuan. Maka dia dikebumikan. Kawan-kawan yang terlibat bekerja pada waktu malam bersama dengannya kini menerima lagi penghantaran email maksiat itu setiap bulan walaupun dia telah mati. Mereka datang bertemu dengan isteri si mati dan minta kepadanya untuk offkan sistem auto send itu, tuan-tuan. Tapi mereka tidak jumpa dengan passwordnya. Macam manalah kedudukan orang ni, tuan-tuan ni? Saya pernah cerita pada tuan kisah yang saya dengar ketika berada di Saudi oleh seorang ulama yang menyampaikannya di Masjid Nabawi. Baik tuan-tuan, jangan kita bekerja terlibat, rakan kongsi kita, orang keliling kita adalah orang-orang yang haram. Kelakuannya, sikapnya dan juga penglibatannya. Jangan seorang kita berkata tak apa, nanti kita kerja dengan orang yang sedemikian, nanti dapat duit kita panggillah anak yatim makan kat rumah. Tuan-tuan ingat Allah terima ke, tuan-tuan? Daripada innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu mulia, Allah tak menerima benda yang kotor dan jijik dan pada sumber maksiat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi hendaklah kita faham syarat yang kelima ini, pekerjaan kita mestilah bersama dengan orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan terlibat untuk bekerja dengan orang-orang yang melibatkan dirinya perkara yang haram. Lama kelamaan kita pun akan terjerumus dalam maksiat itu. Dan hendaklah kita pastikan, yang keenam, hendaklah kita pastikan apa yang kita peroleh itu kita gunakan pada jalan yang betul. Kita gunakan untuk keluarga kita, ibu ayah kita, adik-beradik kita, orang yang memerlukan. Barulah kerja itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketujuh, kata Al-Imam Jamaluddin Muhammad bin Abdul Rahman bin Umar Al-Huwashi lagi, syarat ketujuh untuk menjadikan kerja kita beramal dan kerja yang kita lakukan itu merupakan amalan saleh di sisi Allah dan ibadah di sisinya, hendaklah kita memastikan setiap hari kita buat wasiat. Kita ada sentuh sedikit tentang wasiat, kewajipan untuk kita melakukan wasiat supaya dalam harta yang kita peroleh itu ada hak orang yang dapat kita penuhi. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, ini merupakan perkara asas yang berkaitan dengan ibadah di sisi Allah SWT. Dan seterusnya dalam ayat yang ke-37, 38, 39 ni, Allah menceritakan tentang sikap yang ada pada orang Yahudi, orang munafiqun. Janganlah kita terlibat dengannya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kata para ulama, mengikut kajian mereka, analisis mereka, ada berpuluh-puluh sifat munafiqun yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran selain daripada yang sedang kita bincangkan ni. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Walaupun ayat ini penceritaan adalah berkaitan dengan golongan Yahudi yang ada di Madinah yang melindungi, menutup ataupun menyembunyikan sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya tidak diketahui oleh orang-orang beriman. Mereka berusaha untuk memadamkan kebenaran. Tetapi kata para ulama, dalam konteks al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, hendaklah mereka tahu bahawa syarat
untuk kita baca Al-Quran ni janganlah dikhususkan pada waktu turunnya sahaja semata-mata, tapi ia berkaitan dengan semua kita. Quran nak dibaca, nak diamalkan sampai ke hari kiamat, ia kena mengena dengan kita, bukan orang yang ketika turunnya Al-Quran sahaja. Kalau begitu nanti kita akan baca Quran, kita lihat, oh tak, ni kisah untuk Abu Lahab, ini kisah untuk Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal ni simbolik tuan-tuan, memang dia orang yang betul-betul ada dalam kehidupan Nabi, tapi sifat buruk seperti itu masih lagi berkekalan dengan sebagian orang untuk dihindari. Maka hendaklah kita baca agar jangan kita terikut-ikut ataupun menjerumuskan diri kita dalam perkara-perkara yang menjadi kita seperti mereka. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan dalam kitab dan juga sunnah tentang sifat golongan munafiqun, sifat Yahudi yang disebut oleh Allah SWT, yang pertama sekali kata para ulama adalah kerana penyakit hati yang berlaku pada mereka. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ni ada penyakit. Kalau penyakit yang berlaku pada struktur fizikal manusia, semua orang cemas. Jumpa dengan doktor, doktor beritahu kolesterol, doktor beritahu kencing manis, doktor beritahu penyakit itu, penyakit ni, semua orang cemas kerana ia berkaitan dengan struktur badan. Tapi penyakit dalam hati ni tuan-tuan, penyakit keimanan ni tak ramai orang boleh merawatnya, tak ramai orang ambil berat terhadapnya. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, kata Imam Tabari ketika menjelaskan isu hati yang sakit ini, yakni fi i'tiqadi qulubihim alladhi ya'taqidunahu fid din wa tasdiq bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa'a bihi min indillahi marad wa alam. Ini mengatakan bahawa orang yang tidak beriman kepada Allah ni, Nabi Muhammad SAW bawa datang kepadanya, dia tidak beriman, dia tidak percaya, dia tidak nampak, dia pura-pura nampak tapi hatinya penuh dengan kebencian, kemeluatan kepada Islam. Maka inilah yang dipanggil oleh Allah sebagai maradul qalb, sakit dalam hati. Kalau kata sakit hati, barangkali ia bersifat isti'arah, sifat kinayah, merujuk kepada mungkin satu bahasa kiasan yang merujuk kepada seorang yang sedang stres, seorang yang tertekan. Tapi kalau sebut hati yang sakit ini, hati orang munafiqun, hati orang Yahudi, maka kita kena mengawasi diri kita daripada ditimpa penyakit ini tuan-tuan. Yang kedua, Allah menyatakan bahawa mereka ni merupakan orang yang tamak, syahwat mereka ni tak pernah puas. Kerana itu Allah menyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 32, fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad. Orang ini hatinya memiliki kecenderungan, hatinya cenderung kepada perkara-perkara yang ditegah oleh Islam. Lalu Allah menegur orang-orang perempuan beriman, isteri-isteri Nabi, isteri-isteri para sahabat, supaya jangan berkata lembut dengan golongan yang ada di kawasan sekitar, padahal pada itu merupakan Madinah, tempat Rasulullah, tapi adanya golongan yang hatinya cenderung untuk melihat perkara-perkara yang haram, cenderung untuk melihat isteri-isteri Nabi ataupun isteri-isteri para sahabat. Maka mereka ni punya kecenderungan hati syahwat yang susah untuk dikawal. Yang ketiga, kalau kita lihat bahawa sifat munafiqun ini yang dinyatakan oleh Allah SWT, iaitu mereka ini cenderung kepada perkara-perkara syubhah, suka untuk bincang ke perkara-perkara syubhah. Contohnya dapat kita lihat dalam surah Al-Hajj, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa innaz zalimina fi shiqaqin ba'id. Iaitulah untuk Allah mencampakkan syaitan, supaya Allah membiarkan syaitan ini mencampakkan dalam hati orang yang berpenyakit itu dan hatinya keras, bahawa orang ini cenderung untuk membawa kepada perkara-perkara syubhah, perkara-perkara yang membincangkan perkara-perkara yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Lagi yang keempat, sifat munafiqun yang Allah nyatakan tuan adalah takabbur wal istikbar. Iaitulah mereka ni takabur, iaitu sifat Allah SWT yang Allah terangkan dalam surah Al-Munafiqun, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Golongan munafiqun ni bila dipanggil kepada Rasulullah SAW untuk Rasulullah minta kepada Allah istighfar untuk mereka, tapi mereka menolak dan merasakan tidak perlu jumpa dengan Nabi. Mereka punya jalan sendiri, tak mau jumpa dengan Nabi, tak mau cerita pada Nabi masalah mereka. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, yang kelima, sifat munafiqun ni nyatakan oleh Allah Ta'ala, istihza' bi ayatillah wal julus ilal mustahzi'ina bi ayatillah. Orang munafiqun ni sifatnya untuk memperolok-olokkan, mempermain-mainkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada ini pun kita dapat kita lihat dalam Facebook, dalam perbincangan-perbincangan ahli yang mendakwa diri mereka sebagai falsafah, boleh memberi komentar apa sahaja kepada Islam. Maka ini sifat munafiqun yang Allah nyatakan dalam surah Taubah, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. Orang munafik ini takut kalau turun ke atas mereka satu surah yang akan menceritakan apa terdapat dalam hati mereka.
sifat mereka suka mempermain-mainkan, mengejek apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, lagi sifat munafikun yang keenam yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, istihza' bil mu'minin. Mereka ni suka memperolok, mengejek, menghina orang-orang beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka bersama dengan orang beriman, mereka akan berkata kami beriman. Tapi bila berjumpa dengan kawan-kawan mereka, orang-orang akrab mereka, orang-orang sesat bersama mereka, dengan syaitan-syaitan mereka, mereka berkata kami bersama dengan kamu, sebenarnya kami bohong saja, kami tunjuk saja kami berada dengan orang beriman. Ini adalah sifat istihza' yang Allah nyatakan sifat golongan munafikun yang keenam. Yang ketujuh, tuan-tuan, sifat orang munafikun ini adalah azanu sayyi' billah. Mereka ini membuat sangkaan yang buruk terhadap Allah SWT. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikin wal musyrikati adh-dhanina billahi dhanna saw' alaihim da'iratu saw' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Mereka ni sentiasa buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa merasakan apa yang ditetapkan Allah itu tidak bagus. Yang bagus adalah apa yang mereka nak dalam fikiran mereka. Yang ke-8, ada musiqati bi wa'dillahi ta'ala wa wa'di rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka tidak yakin dengan apa yang Allah janjikan, apa yang Rasulullah janjikan. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ketika tentera Islam dikepung dalam perang Ahzab, maka munafikun mula bersebaran dan berkata sama mereka, tengok dah kena kepung kan, aku dah kata dah, bukan percaya kata Muhammad ini, Tuhannya pun pembohong. Inilah kata-kata munafikun, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Mereka bila melihat satu kelemahan ataupun satu musibah menimpa orang beriman, mereka akan berkata, tengok kalau Allah kuat tentu Allah bantu, apa pasal Allah tak bantu? Tengok padan muka engkau, apa pasal kau ikut? Tuan-tuan rahmati dan dikasihi, ni sifat yang ke-9, saddun nas anil infaq fi sabilillah. Ni yang kita bincangkan, sifat munafikun macam pihak kafirun, macam pihak Yahudi yang menahan Nabi dan juga orang beriman untuk menafkahkan harta bagi jalan Allah. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khaza'inus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Munafikun berkata kepada sahabat-sahabat mereka yang disangkakan menyokong mereka, jangan beri kepada Muhammad apa-apa bantuan, jangan beri kepada Islam apa-apa bantuan. Kalau kita tak bantu, tentu Allah akan bantu mereka, Tuhan mereka akan bantu mereka, peduli apa kita? Ini sifat munafikun, sudahlah mereka tidak melakukan infak, tetapi mereka menghalang orang lain untuk melakukan kebaikan juga, tuan-tuan. Saya nak sebut 10 aja, sebenarnya ada 40 ni, tuan-tuan. Yang ke-10, tasattur ba'dil amali masyru'ah. Mereka ni menunjukkan melakukan amal yang baik-baik lil idral bil mu'minin, untuk mempengaruhi, untuk memberi mudarat kepada orang beriman. Seperti Allah firmankan dalam surah Taubah, nanti kita ada rezeki, ada kesempatan kita baca surah Taubah, surah yang menghuraikan, membuka pekung dan kejahatan golongan munafiqun, tuan-tuan. Walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsada liman haraballahu wa rasulahu min qablu yahlifuna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakazibun. Mereka yang telah membina Masjid Dirar. Masjid Dirar ni satu masjid yang dibina oleh Abu Amr Ar-Rahib ketika beliau mendapat sokongan daripada golongan Rom untuk menjadikan dia tempat markas persenjataan tapak untuk menentang Nabi di Madinah. Dia bina masjid yang sangat indah dengan sokongan daripada Rom, padahal tempat itu untuk menjadi markas menyerang Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang-orang munafik ini dia akan buat perkara yang zahir nampak kebaikan kepada Islam, tetapi dalam hatinya penuh kebencian, dan ia merupakan satu senjata untuk mereka menghentam Islam. Seperti yang berlaku pada zaman Nabi yang dipimpin oleh Abu Amr Ar-Rahib ini, mereka membangunkan rumah, mereka membangunkan masjid yang indah, jauh lebih indah daripada Masjid Quba yang terdapat di situ, padahal ia menjadi tempat untuk berkumpulnya musuh-musuh Allah di kalangan Rom, di kalangan munafikun Yahudi, untuk menyerang Nabi SAW, sehingga Allah perintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW melalui Jibril untuk merobohkan masjid tersebut balik daripada perang Tabuk. Nanti ada kesempatan kita akan bincangkan. Jadi cukup, tuan-tuan, malam ni saya nak sebut 10 saja sifat munafikun. Malam esok saya akan sebutkan lebih lanjut lagi. Dalam ayat yang kita bincangkan ini, kata para ulama, walaupun ia menyebut tentang sifat Yahudi yang sangat benci kepada Nabi dan menyembunyikan kebenaran, mereka merahsiakan kebenaran padahal mereka tahu bahawa itulah Nabi yang disebut dalam kitab Taurat. Ia juga sebenarnya, kata para ulama tafsir, ia juga berkaitan dengan sifat golongan munafikun. Majoriti para ulama mengatakan bahawa ayat ini turun berkaitan dengan orang munafik, di samping ia menceritakan tentang Yahudi, kerana golongan munafik ini mengikut telunjuk Yahudi. Kerana dalam ayat itu
ada unsur riya, dan riya merupakan perbuatan munafiqun yang telah kita nyatakan tadi. Riya adalah datang perkataan ra'a, iaitu menunjukkan amalan mereka lakukan itu supaya manusia memuji dan menghargainya. Mereka lupa kita buat satu perkara itu biarlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya cerita kepada tuan-tuan tentang perbuatan berlaku kepada Affan bin Muslim. Beliau ni merupakan seorang ulama dalam yang disebut oleh Imam Az-Zahabi dan Siyar Alamin Nubala dalam lapisan ke-11, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ramai yang mengambil hadis daripadanya, Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Sauri, disebut oleh Imam Az-Zahabi sebagai seorang yang siqah, seorang yang adil, seorang ulama yang besar. Berlaku pada zaman fitnah, tuan-tuan, maka khalifah dipengaruhi oleh pahaman Mu'tazilah pada masa itu yang mengatakan bahawa Quran merupakan makhluk. Mereka bertanya, Quran ini makhluk ke ataupun qadim? Maka di kalangan ulama-ulama Islam yang telah mempertahankan diri dan mempertahankan kebenaran, seperti Imam Ahmad yang pernah saya ceritakan, ketika dipukul, diheret ke dalam penjara, hingga ramai di kalangan ulama pada masa itu memujuknya supaya mengeluarkan fatwa yang selayani dengan kerajaan, maka Imam Ahmad telah berkata, "Idza sakata al-'alimu taqiyatan wal jahilu yajhalu famata yatabayyanul haqq." Kalau semua orang alim terpaksa ikut kerajaan dan mengatakan selari dengan kehendak kerajaan padahal ia bersalahan dengan Quran, maka bilakah akan nyatanya kebenaran kepada orang-orang awam? Ini tuan-tuan dimuliakan sekalian. Itu sebab kalau kita dapat lihat banyak mazhab yang ada dalam Islam, sebenarnya banyak mazhab, tapi mazhab yang teguh dan kukuh yang tinggal cuma 4 saja, tuan-tuan. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Tinggal 4 saja. Padahal pada zaman itu banyak mazhab yang lain. Saya tak perlu sebutlah nama-nama mazhab ini. Antara lain disebabkan dalam ulasan para ulama kerana mereka kehilangan penyokong bila imam-imam yang besar itu pun takut pada ketapan kerajaan, walaupun ketapan kerajaan itu bersalah dengan Quran. Maka antara yang turut diuji adalah Imam Affan bin Muslim, tuan-tuan. Beliau ni mendapat gaji daripada kerjanya sebagai pegawai kerajaan pada masa itu sebulan dalam 1000 dirham. Banyak, tuan-tuan, 1000 dirham ni. Kalau 1000 dirham ni kita kira satu dirham macam RM34, macam RM40. Pada masa itu kerajaan Abbasiyah, kerajaan yang sangat kaya, yang lebih hebat daripada kerajaan Amerika yang ada pada hari ini, tuan-tuan. Mereka berurus niaga dengan dinar dan juga dirham. Satu dirham lebih kurang RM40. Kalau 1000 dirham maknanya RM40,000 gaji seorang qadhi pada masa itu, tuan-tuan. Bekerja sebagai hakim pada hari ini, menjadi pensyarah kelas A, pensyarah kanan, profesor, sampai tak gaji RM40,000 agak, tuan-tuan. Tuan-tuan, doktor pakar, doktor pakar mungkin sampai lah kan. Tapi kalau jadi seorang ustaz kat universiti bisa sampai RM40,000. Zaman kerajaan Islam kaya, tuan-tuan. Gaji seorang qadhi, jadi gaji seorang ulama RM40,000 kita pada hari ini. Seperti disebut oleh Imam Abdul Hayy Al-Qahtani dalam buku beliau Taratib Idariyah, keberkatan yang ada dalam hidup mereka. Maka Imam Affan bin Muslim ini ketika dia mengeluarkan pendapat yang berlawanan dengan kerajaan pun memberhentikan bantuan kepadanya. Stop, gajinya tak ada, tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan Imam Affan bin Muslim ni diceritakan oleh Imam Az-Zahabi, dia punya 40 orang yang dijaga di bawah tanggungannya. Anak-anaknya, keluarganya, adik-beradiknya, orang susah yang memang tiap-tiap bulan diperuntukkan untuk bantu mereka. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Tapi Imam Affan bin Muslim teguh, seteguh satu gunung yang besar untuk menghadapi ujian fitnah pada masa itu bila raja memaksa semua orang alim untuk mengatakan bahawa Quran itu merupakan makhluk. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Beliau teguh, walaupun dikatakan kami stop padamu gaji kerana enggan mengikut fatwa kerajaan, tak apa, yang beri rezeki wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, yang beri rezeki kepada aku bukan kau, Allah SWT. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Maka setiap malam, tuan-tuan, sejak gajinya diberhentikan, ada orang datang bertutup muka, mengetuk pintu rumahnya tengah-tengah malam ketika dia tahajud, memberi kepadanya kis, memberi kepadanya satu bekas. Bahasa Arab sebut kis. Kis ni macam apa, tuan-tuan, guni ke macam mana, macam tu lah betul. Yang kita panggil kis ni KISS, bukan ya? Kaf Yasin. Ya, kis. Kisun ni makna plastik bekas macam tu lah. Macam apa pundi kecil macam tu orang dulu bagilah, tuan-tuan. Datang itu mengetuk pintu rumahnya. Imam, ayuhal imam, haza ata'una, ini pemberian daripada kami. Teguhlah imam dalam pendapat tuan
walaupun ditekan dan dipukul, dianiaya, dan beliau dipenjarakan tuan-tuan, dan beliau dihukum dengan hukuman yang tegas, tapi pendapatannya tidak berkurangan, dibantu orang, dan orang itu tidak mengaku siapakah dia. Mungkin saudagar yang ada pada masa itu memberi kepadanya wang sebanyak 1000 dirham yang dia tidak dapat daripada kerajaan kerana keengganannya mengikut fatwa kerajaan yang sesat. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ni wali Allah SWT, wali Allah. Kata orang itu kepadanya, Tuan Imam, tegurlah Tuan Imam dengan fatwa Tuan Imam, tegurlah, tetaplah dengan pandangan Tuan Imam itu, walaupun jadi kerajaan, jangan bimbang, kami akan bantu Tuan untuk beri Tuan apa yang hilang setiap bulan itu. Dia mempunyai 40 orang di bawah naungannya untuk dijaga, adik-beradik yang susah, orang sakit, orang-orang yang memerlukan, semua dalam list untuk dibantu 40 orang itu. Datang bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ini ayat yang kita gantung, ayat 1000 dinar kan tuan-tuan. Amalkanlah tuan-tuan, takwa kepada Allah dan tawakal kepada-Nya. Baik. Jadi kita sedang bincangkan dalam konteks ini keyakinan kepada Allah SWT, bahawa apa yang diperolehi adalah daripada Allah SWT. Jadi dalam ayat ini menceritakan kepada kita tentang sifat munafiqun, sifat kafirin, sifat Yahudi, yang mana mereka menghalang untuk memberikan sesuatu. Mereka mengatakan bahawa Allah Ta'ala mampu untuk membantu, perlu apa kami pula yang bantu. Dan seterusnya dalam ayat ini tuan, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa ma yakunu syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Dan juga orang yang menginfakkan hartanya kerana riak kepada orang lain dan ingin dipuji, dan orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian, barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah dia itu merupakan teman yang sangat jahat. Jadi orang yang menunjuk-nunjuk ni tuan-tuan, dalam satu pemberitahuan yang sampai kepada kita disebut oleh Imam Wahab Az-Zuhaili dalam tafsirnya, tafsir Al-Munir ni tuan-tuan, yang saya galakkan tuan-tuan miliki pada jilid yang ketiga, muka surat 91, menceritakan tentang para sahabat ketika Nabi bacakan ayat ini, mereka gusar, mereka bimbang tengok iman para sahabat. Mereka lantas bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dalam ayat ini menegur tentang orang yang menunjuk, macam mana pula kami? Inna ahadana yuhibbu ayakuna sawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Wahai Nabi, kadang-kadang ada di kalangan kita ni yang suka bajunya cantik, pakaiannya cantik, kasutnya cantik, ibarat macam kita ni macam kereta lah tuan-tuan. Kereta yang branded, tak mau kereta biasa-biasa macam tu baju yang ada brand, handbag yang mesti ada brand, kasut mesti ada brand, jam tangan nak tunjuk kat orang mesti ada brand, handphone mesti yang mahal-mahal. Ini macam mana tuan-tuan? Ini ditanya oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maklumlah di kalangan mereka ada sahabat-sahabat yang berharta, macam Sa'ad bin Rabi', macam Anas bin Malik, macam Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Mereka merupakan orang-orang yang berharta. Jadi mereka kadang-kadang nak bergaya. Kalau kita dalam istilah ini dibincang oleh para ulama, macam siyabu syuhrah lah tuan-tuan. Siyabu syuhrah ni makna kita pakai pakaian yang outstanding lah. Kalau zaman dulu-dulu orang Melayu pakai baju Melayu, pakai sampin, pakai apa dipanggil? Tengkolok, apa nama? Setanjak, apa nama dipanggil? Apa istilahnya? Apa yang orang Melayu kat Melaka pakai atas kepala tu apa? Bukan tengkolok, apa benda dipanggil? Tuan-tuan jawab saya lah, saya pun tak ingat apa istilahnya. Jadi ini pakaian orang Melayu dulu. Mungkin orang Arab pakaian jubah, mungkin orang putih pakaian yang lain. Tetapi pada hari ini, kata para ulama, bila keadaan dah berubah, dengan setiap tempat mempunyai protokolnya sendiri, tapi protokol itu diterima peringkat antarabangsa. Orang lelaki mungkin bertali leher, pakai kot, pakai pakaian seperti itu, ada dress code warna tertentu, maka ini tidak lagi diharamkan. Ia merupakan satu perubahan zaman. La yunkaru taghyirul ahkam bi taghyiril azman wal amakin. Tidak, Islam ini tidak begitu rigid dalam konteks pemakaian kita, asalkan dia tidak mendedahkan aurat, ia tidak terlalu jarang, ia tidak kelihatan pelik daripada orang lain, maka tidak jadi masalah untuk kita pakai tuan-tuan ni mulia kaum sekalian. Kerana Nabi tanjak seorang ayah saya jawab, tanjak ke benda? Tanjak lah. Jadi Nabi kita SAW ditanya oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Baik, saya nampak dah tanjak. Okey, terima kasih. Maka Nabi berkata kepada mereka, innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas.
yang dilarang oleh Allah. Ini sifat takabur, menunjuk kepada orang. Itu merupakan satu perbuatan golongan Yahudi, golongan munafiqun yang mana suka untuk menunjuk kepada orang. Tapi seseorang kamu kalau pakai benda-benda yang macam kita sebut branded tadilah, nak pakai benda yang sebegitu, kerana kita nak menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kerana dalam hadis Tirmizi dan juga Al-Hakim, Nabi SAW telah bersabda, innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala abdihi. Allah suka untuk melihat kesan nikmat yang diberikan olehnya itu ke atas hamba-hambanya. Mungkinlah seseorang itu mampu untuk pakai kereta yang bagus, dia pun ada keluarga untuk dibawa, keretanya besar, selesa, dia nak kena bawa anak isterinya, ayahnya mungkin duduk bersama, maka kita jangan buruk sangka kepada orang lah tuan-tuan. Yang penting dalam ayat ini, dalam hadis ini menerangkan kepada kita kebenaran bahawa dalam Islam ini tidak begitu rigid, sehingga Islam ini bersifat pragmatik untuk terima benda-benda yang baik dan selari dengan keperluan zaman. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, maknanya tak salah lah kalau kita nak pakai benda yang ada brand, jam ke, kasut ke, baju ke, asal saja jangan ada israf padanya, itu pembaziran. Jangan ada padanya nak menunjuk pada orang sehingga nak menghina orang, nak menunjukkan bahawa kita ni kaya sangat, jadi macam tong kosong yang turun daripada bukit. Ini kita tak mahu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi apapun yang terbaik adalah bersederhana. Mungkin seseorang berkata dengan pakai baju yang berjenama seperti ini tahan lama, dia tidak mudah rosak, pakai kereta seperti ini kuat, saya banyak outstation, pakai kereta seperti ini dari keselamatan lebih baik daripada kereta yang lain, maka perkara semikian bukanlah diharamkan, bukanlah dilarang, kerana ia adalah satu keperluan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam ayat ini juga kata Imam Muhammad Zuhaili, sikap berwibawa tapi tidak keras, merasa diri mulia tetapi tetap sopan, memperbaiki rumah, alat untuk pergerakan kita, transportasi, gaya pakaian dan badan bukanlah termasuk sifat yang sombong, sekiranya ia merupakan satu keperluan. Tentulah seorang doktor pakar yang pendapatannya baik, yang pergaulannya, dia kena menunjukkan imej yang betul kepada orang-orang bukan Islam yang juga doktor sepertinya. Tak adalah pakai sebenarnya tuan-tuan, siabu syuhrah ni kata para ulama dalam penjelasan mereka, macam kata Sufyan As-Sauri, siabu syuhrah ni pakai benda yang pelik daripada orang tuan-tuan, pelik daripada orang. Berarti kalau kita pakai sampai menggamit pandangan orang, sama ada terlalu zuhud sangat atau terlalu over sangat. Nampak tuan-tuan, ini dipanggil siabu syuhrah yang diharamkan, yang tak dibenarkan. Tapi kalau kita pakai satu pakaian yang memang semua orang boleh terima, kita pergi majlis makan malam sebagai contohnya, yang tidak ada perkara-perkara haram padanya, orang masuk pakai kot, pakai tie, kita pakailah. Kita pergi pertemuan businessman dalam majlis yang tertentu, ada dress, kita pakailah tuan-tuan. Kita pergi program perkahwinan, orang pakai baju batik, pakailah baju batik. Janganlah pakai baju yang pelik-pelik, baju ada ungu, seluar warna pink, kasut warna macam clown pula dah jadi tuan-tuan. Jadi yang dilarang kita, kata para ulama dalam bincangan mereka, jangan jadi seperti, maafkan saya bahasa yang disebut di sini, seperti orang yang penyanyi, artis yang memang dia kena pakai seperti itu. Saya bukan sebut hal haramnya, dia pakai begitu untuk jadikan dia outstanding, yang pelik daripada orang, maka itu dipanggil siabu syuhrah, pakai benda yang orang tak buat, yang semua akan tengok, apa orang ni pakai macam ni, pakai yang terlalu over atau pakai yang terlalu kurang, pakai koyak rabak, bertampal-tampal, kata macam ni Sayyidina Umar buka Baitul Maqdis pakai macam ni. Tuan-tuan, Islam tak ajar macam tu lah tuan-tuan. Islam tak ajar kita zuhud yang melampau-lampau begitu ataupun terlalu over sangat. Biar benda itu sebaik-baiknya yang pertengahan. Dan kita tidak mahu ikut orang-orang kafir, orang-orang fasik. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontohi orang kafir, orang fasik, maka sebenarnya dia dari kalangan mereka. Kita tak mahu jadi itu maksudnya. Baik tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, tibalah kat hujung ni yang tuan-tuan nanti-nanti masa pun dah berada kat hujung tanpa kita sedar. Ramai pula yang bertanya tentang perkara-perkara berkaitan dengan kekeluargaan. Kita dah habis bincang baru tuan-tuan tanya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam hukum yang dikemukakan oleh para ulama, saya nak jelaskan kat sini. Saya baca kebetulan fatwa ni ada dibincangkan di peringkat antarabangsa oleh ulama-ulama Azhar. Bagaimana fatwa ni dikemukakan oleh para ulama daripada Saudi, dari Al-Azhar. Saya baca lebih kurang beginilah kata-katanya tuan-tuan ni dalam bahasa Arabnya. Tazawwajna منذ 3 سنوات ونصف وهو طيب جدا متدين جدا ونعبد الله معا ما استطعنا. المشكلة بدأت معي من أول زواج، كان لابد أثناء الجماع أن يحكي لي
qisasan jinsiyatan wa ana atakhayyal. Maafkan saya tuan, ini bahasa yang saya pemudahkan untuk tuan-tuan faham ya. Seorang perempuan bertanya, kami berkahwin sejak 3 tahun, suami saya orang baik, dia beragama, kami semayang, beribadah sama-sama, alhamdulillah, ada peluang kadang kita tahajud, baca Quran sama, ada peluang macam orang kebanyakan, alhamdulillah baik. Tapi ada satu masalah, iaitu suami saya ni setiap kali nak bersama, dia kena menceritakan kepada saya ataupun kami kena bercerita perkara-perkara maksiat, perkara-perkara dilakukan oleh orang luar, dan kadang-kadang kami menonton filem-filem yang haram. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala, Allahu Akbar. Selagi kami tidak melakukan demikian, maka kami tidak akan dapat melakukan perkara ni seperti mana yang diharapkan. Dan bila melihat benda ini, kadang-kadang terbayang dalam fikiran saya, dan kadang-kadang saya terfikir tentang seorang lelaki lain yang bukan dia ketika bersama. Maafkan saya tuan-tuan, ini hukum yang ditanya di sudut fatwa. Baik, lalu jawapan para ulama, at-takhayyulat al-jinsiyah juz'un min al-khawatir allati tatra ala zihni al-insan bisabab ma yastad'ihi al-aql al-batin min suwarin mukhtazana aw hatha lahu al-bi'a allati ya'ishu fiha. Maksudnya bahawa berkhayal seksual ini merupakan satu benda yang pernah saya bincang kepada tuan-tuan dulu, namanya hadisun nafsi, namanya hawajis, namanya khatir, dan jangan sampai ia kepada keazaman, dan dia merupakan satu benda yang diharamkan. Tuan-tuan ingat tak? Tak ingat le tu agak-agaknya. Ingat ke tak ingat? Ya? Maka dalam konteks ini, apabila seorang yang membayangkan seorang lelaki atau perempuan yang bukan mahram, yang bukan halal baginya ketika sedang melakukan buatan ini, apakah hukumnya di sudut Islam? Para ulama terbagi kepada dua dalam menjawab isu ini. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahawa ia merupakan satu lintasan dan juga bayangan yang hadir dalam minda, dan ia merupakan satu benda yang tidak berdosa, dan cuma ia merupakan satu benda yang tidak etika. Maka sebagai contoh, Imam Nawawi membawakan dalam syarah hadis berkaitan dengan hadis nafsi ini, ayat Allah SWT, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau hadir dalam hati seseorang gambaran seorang yang tidak halal baginya, maka itu adalah kehadiran satu pandangan ataupun satu hayalan yang muncul dalam minda, dalam keadaan dia tidaklah berazam untuk melakukan zina dengan orang itu. Ini termasuk daripada satu di luar kemampuannya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Seperti penjelasan Imam Nawawi, ini merupakan satu hadisun nafsi. Ini disebut juga dalam Al-Azkar. Jadi apabila takhayyulat al-'aridah tadkhul fi da'irati hadithin nafsi al-ma'fu anha binasil hadith sabiq, fa kullu man tasawwarta fi zihnika khayalat muharrama tara'at wa lam yatlubha aw hadarat kasran wa lam yastadi'ha fala haraj alaihi. Ini pandangan para ulama. Golongan pertama mengatakan apabila hadir dalam minda seseorang ketika sedang berada dalam hubungan seperti itu dengan pasangannya, maka ia merupakan satu hadis nafsi, satu bayangan, satu kehadiran, satu lintasan, dan ia bukannya satu benda yang diharamkan, kata para ulama kumpulan yang pertama. Manakala pandangan kedua, tuan-tuan, wa amma idza kana syakhsu yatakallaf at-takhayyulat al-muharrama wa yastad'iha fi zihni faqad ikhtalafa kalamul fuqaha fi takyif hadhil hala. Adapun kalau seseorang itu takalluf maknanya berusaha untuk menghadirkan image ataupun gambaran orang yang dicintai itu ketika sedang bersama dengan pasangannya, maka para ulama dalam memutuskan fatwa dalam kes ini terbahagi kepada dua golongan pula. Baik, pandangan pertama mengatakan kalau dia takalluf, maknanya dia berfikir tentang orang itu sehingga hadir dalam mindahnya, sehingga tergambar dalam fikir, maka ini merupakan satu perbuatan yang haram, kata para ulama, seperti ulama mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafi, contohnya Ibn Abidin Al-Hanafi mengatakan, wal aqrab li qawaidi mazhabina adamul hilli li anna tasawwur tilka al-ajnabiyya baina yadayhi yata'uha fihi taswiru mubasharatil atiha. Pandangan kami dalam mazhab kami, kata Ibn Abidin, seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi, ia adalah satu benda yang haram, kerana menghadirkan imej seseorang yang bukan isteri atau bukan suami untuk bersama dengannya, ini merupakan satu benda yang diharamkan, kata Ibn Abidin. Begitu juga disebut oleh Imam Muhammad Al-Abdari yang terkenal dengan Ibn Al-Hajj Al-Maliki,
menjelaskan bahawa ta'ayyan alaihi an yatahaffaz li nafsihi bi fi'l wa fi ghairihi bil qawl wa min hadhihi al khisla al qabiha allati ammat biha al balwa fi al ghalib wa hiya anna rajul idha ra'a imra'atan ajabathu wa ata ahlahu ja'ala baina aynayhi tilka al mar'a allati ra'aha. Jadi wa hadha naw'un min az-zina. Para ulama dalam mazhab Maliki lebih tegas dalam isu ini. Mereka mengatakan, contohnya Imam Muhammad Al-Abdari, mereka mengatakan bahawa perkara ini bila seseorang membayangkan seorang wanita dalam mindanya ataupun seorang perempuan bayangkan seorang lelaki bukan suaminya, maka ini merupakan satu bab zina, kata mazhab Maliki, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Wa hadha naw' min az-zina lima qalahu ulama'una rahmatullah alaihim fi man akhadha kuzan yashrabu fiha al-ma' fasawwara baina aynayhi annahu khamrun yashrabuhu anna zalika al-ma' yasiru alaihi haraman. Ini seperti isu seorang yang membayangkan mengambil air segelas. Na'udzubillah, dia ambil air segelas seperti ini, dia fikir ni arak, dia bayangkan arak, air putih mineral ini bertukar menjadi arak, menjadi haram baginya kalau dia berniat seperti itu. Maka demikian juga ketika dia bersama dengan isterinya tiba-tiba bayangkan seorang perempuan lain, maka hukumnya adalah haram. Kata para ulama mazhab Maliki mendekati perkara zina. Wala yaqsir ijtinab zalika laisa illa bal yunabba alaihi ahluhu wa ghayruhum wa yukhbiruhum bi anna zalika haram la yajuz. Ini merupakan satu perbuatan yang haram. Wa qala Ibnu Muflih Al-Hanbali, mazhab Hanbali pula Imam Ibnu Muflih mengatakan, zakara Ibn Aqil wa jazama bihi fi ra'iyati kubra annahu law istahdara inda jima' zawjatihi surata ajnabiyatin muharramatin annahu ya'tham wa amal fikra al-ghalibah fala ithma alaihi. Kata Ibn Muflih, pandangan daripada Ibn Aqil dalam mazhab Hanbali ia merupakan satu perbuatan yang haram. Ia adalah perbuatan membayangkan perkara seperti itu, hukumnya haram. Tapi kalau ia datang secara tidak dihadirkan, tidak takalluf padanya, maka tidak dosa padanya. Ini seperti disebut dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah. Jadi tuan-tuan, kata Imam Nawawi dalam konteks ini bahawa wasababul afu an hadithin nafsi ma zakarnahu min ta'azzur ijtinabihi wa innamal mumkin ijtinabul istimrar alaihi falihaza kana istimrar wa aqlul kalbi haraman. Manakala pandangan yang kedua dalam perkara seperti ini, tuan-tuan yang hati dan dikasihan, iaitu pandangan yang mengatakan bahawa kalau ia datang tanpa disedari, tanpa boleh dielakkan, maka ia satu benda yang bersifat makruh, tetapi ia mendekati perkara yang haram. Dan pendek ceritanya tuan-tuan, dalam isu seperti ini, seseorang yang mengalami keadaan seperti ini kena banyak beristighfar kepada Allah. Walaupun ia mungkin sebagai dosa kecil, tapi kita telah bincangkan dalam kaedah yang diletakkan oleh para ulama, seperti mana kata mereka, seperti kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, la kabira ma'al istighfar wala saghira ma'al israr, la kabirata ma'al istighfar wala saghira ma'al israr. Tak ada dosa besar apabila datangnya taubat, hilanglah dosa besar itu, dan tiada dikira dosa kecil apabila ia dilakukan berterusan, ia akan jadi satu dosa besar. Walaupun ada setengah mereka mengatakan ia merupakan perkara yang tidak dapat dielakkan, ia makruh, tapi makruh ini kalau dibiarkan berlaku berterusan, tuan-tuan, bimbang ia termasuk dalam ayat yang telah kita bincangkan dalam surah Al-Isra yang lalu, la taqrabu zina, jangan dekati zina. Maka sebarang perkara yang membawa kepada zina itu, membayangkannya, melihat benda-benda yang haram, hadir ke tempat-tempat yang haram, berbincang perkara-perkara yang haram, membaca benda-benda yang haram, semuanya menjerumuskan seorang kepada masalah seperti ini, maka hendaklah dielakkan. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, wa ila jdafil khawatir asyaghila qat'u mawadiha a'ni an-nuzu' an tilka al-asbab allati tanjazib al-khawatir ilaiha wa ma lam tanqati' tilka al-mawad la tansarif anha al-khawatir. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, merawat isu yang bersifat kejiwaan ini, bila seseorang terfikir melakukan perkara-perkara haram seperti itu, hendaklah dia berhenti. Kalau dia sentiasa teringat benda tersebut, maka hendaklah dia mengelakkan berlakunya perkara itu lagi dalam hidupnya. Kalaulah perkara ini datang kerana kita pergi bekerja di satu tempat, macam tuan-tuan, berhenti kerja, berhenti kerja, kata Imam Ghazali. Kalau dengan sebab kita hadir kat situ menyebabkan kita terdorong, terfikir, terlihat, teringat, kalau itulah yang menyebabkan kita sentiasa teringat, maka hendaklah seseorang itu menjauhkan tempat tersebut, perkara tersebut sedaya upayanya, kerana kalau tidak ia akan terus berkekalan dalam hidupnya. Yang kedua, untuk merawat perkara ini, seperti dikemukakan oleh para ulama, al-muhafazah al-azkari syar'iyyah, hendaklah seseorang itu mengajar dirinya, mengingatkan dirinya kepada zikir-zikir harian diajar,
dan ketika nak bersama dengan pasangan hendaklah dia berdoa seperti yang diajar dalam hadis dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah jauhkan kami daripada syaitan, daripada bisikannya, dan kurniakan kepada rezeki yang selamat daripada syaitan. Ini maksudkan di sini kata para ulama seperti Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, andai ditakdirkan Allah mendapat anak daripada perhubungan yang berlaku itu, maka ia akan dipelihara daripada syaitan. Yang ketiga, al-insyighal bil lazzatil hadirah. Hendaklah seseorang itu menyibukkan dirinya dengan kelazatan yang dihalalkan dalam Islam. Janganlah difikir benda-benda al-ghaibah, benda-benda yang tiada dalam kehidupannya, berfikir tentang orang yang tidak wujud dalam hidupnya, berfikir tentang orang lain. Ini memang satu benda yang tidak beretika, tuan-tuan. Saya dah jelaskan tadi, hukum pandangan pertama para ulama mengatakan ianya tak dapat dielakkan, ia bukan dosa, ia hanya merupakan hadithun nafsi. Tapi apabila ia mula dibayangkan, ditakaluf padanya, ia ada dua pandangan para ulama di situ, sama ada yang mengharamkan atau mengatakan ia makruh sebenarnya, seperti kata Imam Nawawi dalam Majmu'. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan, pandangan ulama moden dalam isu ini seperti Dr. Yusuf Qaradawi dan sebagainya, kalau ia datang dan ia sengaja dipikirkan sehingga mewujudkan imej orang itu melekat dalam mindanya, maka ia merupakan satu perkara yang makruh yang membawa kepada haram, tuan-tuan. Dipanggil sebagai makruh tanzihi, makruh yang boleh membawa kepada yang haram dan memang tidak beretika. Dan cara untuk mengatasinya, yang pertama tadi kata Imam Ghazali, hendaklah seseorang meninggalkan suasana yang membawa dia kepada berfikir yang haram. Yang kedua, hendaklah dia mengamalkan zikir-zikir dan wirid-wirid tertentu dan doa, terutamanya ketika nak berada bersama dengan pasangan itu. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Doa daripada riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan semalam saya ada ajar pada tuan-tuan doa yang Nabi anjurkan. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kazib wa aini minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya, Ustaz Syafiq Murad telah pun membekalkan doa ni kepada kita untuk kita amalkan, untuk boleh rujuk dekat WhatsApp group ataupun dekat Telegram sahabat Ustaz Zazan, ya. Dan tuan-tuan, yang keempat kata para ulama, untuk mengatasi perkara ni, fikirkanlah, kalaulah pasangan kamu pun berfikir benda yang sama dengan apa yang kamu fikirkan, kamu sanggup tak perkara itu berlaku? Kamu membayangkan seorang perempuan yang haram untukmu bersama denganmu, isteri kamu pun fikir tentang seorang lelaki yang tidak halal baginya menggantikan tempatmu ketika bersama denganmu. Patut tak? Apa perasaan kamu kalau kamu tahu isteri kamu fikir seperti itu? Maka tuan-tuan, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau buat pada orang, engkau akan menerimanya. Dan yang kelima kata para ulama dalam merawat isu ini, istisyara al-mukhtasin nafsiin. Hendaklah seseorang itu mendapatkan nasihat daripada orang-orang berkeahlian, dapatkan kaunseling ke, dapatkan nasihat ke, dapatkan rawatan ke, kalau ia merupakan benda yang bersifat kejiwaan. Jadi setakat ini saja tuan-tuan, lepas pukul 10. Ampun maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas penglibatan tuan-tuan, dan mudah-mudahan tuan-tuan dapat panjangkan video ni ke seramai sahabat yang ada di keliling. Moga-moga ada manfaat padanya. Dan jangan lupa, boleh kita dapatkan habatus sauda birkah, ya, dan saya tunjuk pada tuan-tuan sekali lagi cara makannya, ya, telah pun diproses dalam bentuk seperti ini, mudah. Nampak ni tuan-tuan, nampak kan? Boleh kunyah. Bismillah. Minum air. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, dapat merawat semua penyakit, menyelamatkan kita daripada musibah dengan saranan daripada Nabi kita Muhammad SAW, merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Mari sama kita dapatkan habatus sauda birkah. Beli 3 dapat hadiah 1. Dan jangan lupa dapat hadiah buku yang telah saya tunjukkan tadi, buku nama-nama Nabi kita Muhammad SAW yang ditulis oleh penulis bestseller buku Kenali Rasul kita Muhammad SAW, Ustaz Ahmad Anan Fadil. Buku ni berharga RM35, kami hadiahkan bersempena dengan bulan Maulid ini. Jadi tuan-tuan, setakat ini saja dulu. Terima kasih atas pelibatan tuan-tuan, dan juga mudah-mudahan tuan-tuan dapat sebarkan video ni. Dan terima kasih kepada pihak penaja sekali lagi. Kenang kami dalam doa tuan-tuan. Jangan lupa, kalau tuan-tuan bangun tahajud, tuan-tuan baca surah Al-Kahfi, doakan untuk saya. Semoga diberi kemanisan iman, diberi kesegaran untuk buat ketaatan, kesungguhan dan melakukannya.
segala yang disampaikan ni moga dapat diamalkan. Besok kita akan belajar lagi sifat-sifat munafiqun yang selebihnya. Saya telah sebut 10 tadi, ada 30 lagi yang dinyatakan oleh para ulama. Kita akhiri kuliah pada malam ni dengan baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sayyid Uda Yahya, Arpa Kaus, Jaharuddin Muhammad Ali, Nur Rafida, Farida Kasim, Hasan Ahmad. Besok saya ada buat sikit program untuk anak tuan-tuan, untuk orang-orang muda, untuk semua orang dalam bab sertu, dalam bab dalam bab samak. Umpamanya kalau kasut kita kena najis mughallazah, untuk anak-anak kita mungkin berada di rumah boleh lihat semua insya-Allah pukul 10 pagi esok. Ya, jadi tuan-tuan jangan lupa bersama saya yang kuliah pada malam esok dan siang malam, dan besok pagi pada pukul 10 pagi saya akan buat sedikit aktiviti untuk membersihkan kasut anggota yang kena najis mughallazah. Mudah saja. Ya, mudah-mudahan boleh kita amalkan bersama-sama, kerana kadang-kadang kita duduk terdedah kepada anjing menggigit kasut. Saya pergi tengok orang buang kasut. Kenapa kasut ni dibuang? Digigit anjing. Allahu Akbar. Kesiannya sebenarnya mudah untuk sertu ataupun samak kasut yang terkena gigitan anjing ini. Ya, ada orang bertanya pula, anjing naik kat rumah saya Ustaz, kat mana tu bahagian luar rumah? Anjing kecing saya nak kena samak, nak kena sertu ke? Tak, kita sertu ni untuk bahagian yang kena mengenai semayang. Kalau tayar kereta tu dia tak semayang pun tuan-tuan, maka tak perlulah kita sertu tayar kereta yang kena najis anjing, kencing anjing dan sebagainya. Saja kita nak belajar sesama. Jadi jangan lupa esok pukul 10 pagi dan malam 9 malam saya akan teruskan kuliah tafsir ni untuk tajuk-tajuk yang berikutnya. Sekian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jamila Ibrahim, doakan saya. Hafsah Baziz, Farida Haji Karmani, Kimi Rika. Ustaz, doa apa tadi yang elok diamalkan? Tadi kita dah belajar doa apa? Yang pertama, doa ketika bersama dengan pasangan. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan najmi syaitan ma razaqtana. Yang kedua, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kazib wa aini minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Kan? Doa tu Ustaz Syafiq Murad ada masukkan semalam kan? Ustaz Syafiq nak buatkan untuk kita poster. Dan jangan lupa untuk masuk ke Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Kat situ ada update semua doa yang kita belajar. Alhamdulillah, ada salin semula kuliah yang saya sampaikan. Ada yang bertanya, besok pukul 10 pagi tu sertu kasut dekat Facebook ke? Ya, besok saya buat live. Kakak tersayang Umur Nuair, esok saya buat live insya-Allah. Ana Dauli, ya Ustaz, saya ni pun berjiran dengan bukan Islam. Ya, nanti kita belajar semua. Tak susah pun untuk sertu ni. Tak perlu ambil air sampai satu baldi, tanah sampai satu skop, tak perlu, sikit pun dah cukup. Esok saya tunjukkan. Baik, terima kasih semua. Rauza Ramli, Mazna Anan, Mini Miki, Mini MKI, Anga SKYZS, Basit Sahab. Terima kasih semua. Jumpa lagi besok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.